العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وبعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin Abdullah selaku pengerusi majlis, yang dimuliakan Tuan Guru kita Mudir Zawiyah An-Nasiriyah Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Hafizahullah Ta'ala, yang diraikan para santri, para ibu ayah, hadirin dan hadirat, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita berkumpul minggu ini untuk meneruskan bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan dan Tanbihul Alimba yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, dan juga meneruskan bacaan kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunanis Salah ala Mazhabil Imam Syafi'i karangan Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Untuk kitab 500 sunat-sunat solat, kita dah sampai ke sunat yang ke 360, sunat-sunat selepas solat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. At-tartibu fi ikhtiyari du'ai bi an yuqaddima ma ma'nahu ajal thumma al-asah thumma al-aktharu riwayatan. Sunat yang ke-360, muka surat 107 kalau dalam terjemahan. Dalam terjemahan muka surat 107. Sunat yang ke-360 di dalam sunat-sunat selepas solat. Sunat-sunat selepas solat, Al-Habib menyebut disunatkan untuk tertib ketika memilih doa dengan mendahulukan doa yang maknanya lebih agung, kemudian lebih tepat pada riwayatnya, kemudian doa yang mempunyai riwayat yang paling banyak. Baik, kita sebut sebelum ni, ketika membaca doa disunatkan untuk membaca doa, lebih afdal untuk membacakan doa yang ma'thur. Apa maksudnya ma'thur? Doa yang diriwayatkan sendiri oleh Nabi SAW, ataupun doa itu diambil daripada Al-Quran. Dan ini tidak menafikan boleh baca doa yang tidak ma'thur, doa yang dikarang oleh wali Allah, doa yang dikarang oleh para ulama tertentu, doa yang dikarang untuk dibaca selepas solat ataupun pada keadaan tertentu, boleh dibaca. Dan semua ulama di dalam mana-mana kitab fiqh sekalipun bersependapat mengatakan bahawa yang afdal adalah doa yang ma'thur, doa yang diriwayat daripada hadis dan Al-Quran. Yang afdal adalah yang ma'thur. Semua ulama tidak ada khilaf pada perkara itu, semuanya bersepakat. Cuma afdalnya yang ma'thur tidak menunjukkan bahawa tidak boleh diamalkan yang tidak ma'thur, tidak boleh diamalkan yang dikarang oleh para ulama. Dan ini adalah salah satu salah faham yang berlaku zaman lalu ni, bila mana kita sebutkan bahawa yang afdal adalah untuk amalkan yang Nabi sebut, yang ada di dalam Al-Quran, kita amalkan yang tu yang afdal, dan kita semua setuju bahawa yang tu yang afdal. Tapi benda tu tak menafikan bahawa kita boleh untuk mengamalkan doa selain daripada yang ma'thur. Maksudnya doa yang diberikan oleh tok guru kita untuk kita amalkan, kita boleh amalkan. Macam tu juga dengan selawat. Yang afdal adalah untuk kita berselawat dengan selawat yang ma'thur. Salah satunya adalah selawat Ibrahimiyah. Itu selawat yang paling afdal. Semua para ulama mengatakan selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud tu selawat yang paling afdal. Tapi itu tak menafikan kita boleh selawat dengan sirah yang lain. Kita boleh selawat dengan ni di luar semayang lah. Kalau di dalam semayang makruh untuk kita tukar sirah. Sebab di dalam semayang kita kena baca selawat Ibrahimiyah, yang tu yang lebih afdal.
Kalau kita baca selawat selain daripada tu, hukumnya makruh. Itu dalam sembahyang. Tapi kalau di luar sembahyang, kita boleh amalkan dengan sembahyang selawat tafrijiyah, selawat tafrijiyah, nariyah, dan selawat syifa. Kita boleh amalkan. Sebab afdalnya selawat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW tidak menunjukkan bahawa yang selain daripada yang diriwayat oleh Nabi itu tidak boleh diamalkan. Afdal itu satu tempat. Maknanya afdal duduk pada peringkat yang paling tinggi, lepas tu duduk di peringkat yang paling bawah. Semua selawat yang boleh diamalkan, sama ada yang maksur ataupun yang tidak maksur. Jadi kita kena faham elok masalah ni supaya tak ada lagi kekeliruan untuk kita nak amalkan selawat ataupun zikir ataupun doa yang maksur saja, lepas tu kita pegang bahawa yang tak diriwayat ni tak boleh diamalkan. Semuanya boleh diamalkan. Cuma yang afdal dalam mana-mana kitab fiqh pun disebut, kalau dalam bab berdoa, afdal dahulukan doa yang maksur, doa yang diriwayatkan. Kalau zikir pun dahulukan zikir yang maksur, seperti mana yang dah disusun. Dalam sunat yang ke-360, kata Habib, disunatkan untuk kita meletakkan susunan pada doa yang kita nak bacakan tu. Doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW banyak doa yang diriwayatkan, dan banyak ni pun berbeza riwayat. Ada sesetengah doa riwayatnya banyak, ada sesetengah doa riwayat dia kurang sikit. Banyak maksudnya yang sahabat ataupun rawi yang meriwayatkan doa tu kurang. Ada setengah doa yang kalau dibandingkan makna doa ni, maknanya lebih tinggi, maknanya lebih agung. Jadi kata Habib, disunatkan kepada kita untuk kita susun untuk dahulukan doa yang mana maknanya lebih agung. Kemudian selepas pada tu kita susun yang maknanya lebih tepat. Kemudian disusun yang riwayatnya paling banyak. Ni susahlah nak dibuat, melainkan oleh orang yang berilmu, orang yang ada pengetahuan pasal ni. Dia ada pengetahuan pasal sanad, dia ada pengetahuan pasal pengetahuan pasal makna ni bukannya terjemahan, bukannya dengan baca terjemahan, tapi dia ada pengetahuan dalam ilmu nahwunya, ilmu balaghahnya, dan pengetahuan daripada seni-seni bahasa Arab. Dia ada pengetahuan yang mendalam dalam bahagian tu. Maka dia bolehlah untuk nak susun makna yang lebih tinggi, makna yang lebih yang kurang sikit, kemudian riwayat yang paling banyak. Dia boleh susun kalau dia ada pengetahuan. Tapi kalau kita nak susun macam mana? Jenuh lah nak kena cari satu persatu. Sebab doa pun dah banyak dah, nak amalkan kesemua pun dah tak mampu dah. Lepas tu nak kena belek pula satu persatu, nak kena cari makna, nak kena cari riwayat. Susah kita nak amalkan. Jadi kita baca, kita amalkan seperti mana yang dah para ulama susun sahaja. Jadi zikir seperti mana yang dah disusun sebelum ni, dengan istighfarnya 10 kali ataupun 3 kali. Lepas tu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang tu dibaca 10 kali ataupun 1 kali. Kemudian Allahumma antas salam. Lepas tu bila sampai bahagian doa, akan diajar pula, akan dibaca pula antara sunat-sunat doa. Dahulukan hamdalah, baca sebut alhamdulillah dulu. Lepas tu kemudian selawat, alhamdulillah maksur, selawat maksur diriwayatkan. Kemudian bila nak tutup doa, ada doa yang disunatkan untuk kita baca di penghujung doa. Kita akan baca nanti. Sunat yang ke-361, al-i'tina'u bid-da'awatin nabawiyyati wal muhafazatu 'alaiha. Mengambil perhatian dengan doa Nabi SAW dan sentiasa melaziminya. Itu dalam sunat yang ke-361, sentiasa melazimi doa-doa Nabi SAW, bacakan selepas solat ataupun bila-bila masa saja boleh dibacakan. Sunat yang ke-362, an yaqula aqibad du'ai wa kullu du'ain, an yaqula aqibad du'ai wa kulli du'ain an yaqula aqibad du'ai wa kulli du'ain rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Disunatkan
Selepas membaca doa, dekat hujung doa tu sunat untuk kita bacakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dua-dua ni daripada ayat Quran. Satu daripada surah yang lain, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, surah yang lain. Ini surah tu lagi satu ayat, surah lain pula, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sunat untuk dibacakan yang ni. Sunat untuk dibacakan yang ni ketika penghujung doa. Setiap kali doa, sama ada doa dalam solat ataupun doa selepas solat. Sama ada doa selepas solat ataupun bila-bila masa saja doa. Sunat untuk kita bacakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Ini yang lebih layak pada kedudukannya doa. Kita minta daripada Allah Ta'ala untuk terima apa yang kita amalkan. Dan hakikatnya amalan yang kita buat tu datangnya daripada Allah juga. Kalau Allah tak bagi taufik, kita tak mampu nak amalkan. Jadi layak pada maqam doa ni untuk kita rendahkan diri kita, minta supaya Allah terima apa yang kita dah amalkan. Setakat mana yang kita amalkan, setakat itulah kita. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Minta doa supaya Allah terima taubat. Dan ikhlas, sungguh-sungguh ikhlaskan hati sungguh-sungguh waktu kita baca wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina tu terimalah taubat kami. Tapi kalau kita semayang seorang pun, kita baca doa seorang pun, kita tetap baca wa tub alaina juga. Kita tak baca wa tub alayya, terima taubatku. Kita tetap baca wa tub alaina. Sebab apa? Sebab ni adalah daripada ayat Quran. Jadi sama ada baca seorang ke, baca ramai ke, dia tetap dibaca dengan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhlaskan sungguh-sungguh waktu baca tu. Mudah-mudahan setiap kali kita baca macam tu, dikira seolah-olah kita bertaubat nasuha. Kita bertaubat sungguh-sungguh daripada dosa-dosa yang sebelum ni. Dan setiap kali baca doa, setiap kali sembahyang, setiap tu kita akan bertaubat. Berulang-ulang setiap hari sampai kita mati. Dan dekat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dia bukannya disunatkan sekadar ketika baca doa saja. Disunatkan juga ketika bayar zakat. Bayar zakat sunat baca Rabbana taqabbal minna. Terima amalan. Waktu bayar zakat sunat sebut, ataupun bagi sedekah. Bagi sedekah sunat juga baca Rabbana taqabbal minna. Ataupun nazar sunat juga. Selepas tunai nazar puasa ke, nazar sembahyang sunat ke, ataupun tunai kafarah, ataupun apa-apa sahaja amalan yang baik, seperti mana yang disebut di dalam Mughniul Muhtaj. Untuk bagi pengajian disunatkan untuk baca Rabbana taqabbal minna, ataupun mengarang disunatkan untuk baca Rabbana taqabbal minna. Ataupun wirid, selepas wirid, banyak wirid, sejam ke 2 jam ke, penutup wirid belas sekali kita sebut Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi banyak tempat boleh dibaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sunat yang ke-323, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sunat yang ke-363, kata musannif, disunatkan juga pada akhir-akhir doa untuk baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu daripada ayat Quran. Baca berapa kali? 3 kali. Sunat baca 3 kali, ataupun sunnah dah akan terhasil dengan baca sekali sahaja. Ini selalu diamalkan. Selalu kita dengar Tok Imam akan bacakan doa ni ketika hujung doa, sama ada sembahyang ataupun di dalam tahlil. Doa tahlil hujung tu akan dibacakan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bila kita kumpulkan antara Rabbana taqabbal minna dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, kita dahulukan
kita letak last sekali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yang tu letak last sekali. Sebelum tu kita baca rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Boleh dibacakan pada semua doa. Bukannya doa sembahyang saja. Doa makan pun boleh. Tapi doa makan kalau baca panjang-panjang nanti orang jadi tak senang. Tambah-tambah lagi kalau buka puasa baca doa panjang-panjang pula orang jadi tak senang. Jadi payah juga nak kena raikan orang ni. Kita dituntut untuk rai orang ramai. Dalam syarak kita dituntut. Imam dituntut untuk meraikan makmum. Kalau makmum dia tak boleh nak sembahyang panjang-panjang, disebut di dalam kitab fiqh kita dah baca dah sebelum ni, imam kena pendekkan saja sembahyang dia. Surah pun baca surah yang pendek. Doa pun baca doa yang pendek juga, kita akan bacakan nanti. Kena raikan juga orang ramai sebab bukan kita saja, kita kena raikan yang maqam lebih rendah pada kita. Kita pun tak tinggi mana pun. Jadi dalam syarak dituntut untuk buat macam tu kan. Dituntut untuk buat macam tu. Jadi kalau kena pada tempat yang kita boleh panjangkan doa, panjangkan. Kalau perlu kepada pendek, maka pendekkan doa. Jadi fiqh ni luas. Jangan kita nampak pada kelebihan saja, pahala saja, afdal saja. Last sekali tak kena pada tempat. Sunat yang ke-364, yusannu an yaqula ba'dal witri subhanal malikil quddus thalathan inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik wasiwaku ba'dahu afdal. Masuk sunat yang ke-364 ni masuk sunat berkenaan dengan solat witir. Musannif sebut dia masukkan sekali dekat sini sunat untuk sunat yang dibacakan, perkara yang dibacakan selepas solat witir. Sebab solat witir ni dia pertama dia adalah sembahyang sunat yang paling afdal, yang tidak dituntut untuk berjemaah. Sembahyang witir tidak dituntut untuk sembahyang jemaah, tapi boleh sembahyang berjemaah witir. Kalau sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah ni, sembahyang witir paling afdal. Selepas witir barulah solat sunat subuh. Selepas solat sunat subuh 2 rakaat sebelum zuhur. Selepas tu 2 rakaat selepas zuhur. Itu susunan dia. Tapi kalau diikut pada sembahyang sunat yang disyariatkan, yang disunatkan untuk berjemaah, sembahyang raya lebih afdal. Sembahyang 2 hari raya itu paling afdal. Selepas tu sembahyang gerhana al-khusuf, gerhana bulan, kemudian gerhana matahari. Jadi 4 kedudukan pertama tu 2 sembahyang gerhana dan 2 sembahyang hari raya. Yang kelima sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Yang keenam baru jatuh sembahyang witir kalau ikut susunan sembahyang yang kita campur sekali, yang disunatkan berjemaah ataupun yang tak disunatkan berjemaah, kita campur sekali, kita akan dapat sembahyang witir duduk pada kedudukan keenam lah, kira dua solat hari raya, 2 solat gerhana, 1 solat istisqa, 5. Jadi keenam solat witir. Dan sembahyang witir khilaf pada kewajipannya. Salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi diwajibkan, sembahyang witir wajib. Tapi wajib tak sama dengan fardu. Tak buat berdosa juga. Di dalam mazhab Hanifah dia bezakan di antara fardu dan wajib. Dan bagi mazhab tu, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan sembahyang witir wajib. Tapi kita mazhab kita sembahyang witir hukumnya sunat. Dan musannif menyebut yusannu an yaqula ba'dal witri subhanal malikil quddus. Sembahyang witir hukumnya sunat mula daripada waktu sembahyang witir selepas solat isyak. Selepas solat isyak, bukannya selepas masuk waktu isyak. Sebab kadang-kadang ada orang dia jamak takdim, dia sembahyang isyak waktu sembahyang maghrib. Jadi lepas tu dia dah boleh sembahyang witir. Sama macam sembahyang tarawih, dia selepas isyak. Bukannya selepas waktu isyak, selepas solat isyak. Bagi orang tu lah selepas isyak sampailah sebelum tulu'ul fajr, sebelum naiknya fajar ni lah sembahyang subuh tu. Masuknya waktu subuh, maka habis waktu sembahyang witir. Sembahyang witir boleh dibuat sebelum tidur pun boleh buat, boleh buat, dan afdal dia untuk dia lewatkan sembahyang witir.
Yang afdal adalah untuk dia dia melewatkan sembahyang witir, maksudnya dia letak sembahyang witir dekat hujung-hujung sekali. Tu kalau dia yakin dia akan bangun. Dia akan bangun dia selepas dia sembahyang isyak, dia tidur dan dia yakin dia akan bangun lagi untuk tahajud, maka sunat dia untuk lewatkan sembahyang witir. Tapi kalau dia jenis tak yakin untuk bangun, maka sembahyang witir selepas sembahyang isyak tu sembahyang witir. Ataupun sembahyang lepas sembahyang isyak, sebelum nak tidur tu dia ambil wuduk kan, untuk ambil wuduk sunat, nak ambil sunat tidur dengan wuduk ke, boleh tu sembahyang witir pada waktu tu. Sembahyang witir boleh dilaksanakan dengan 1 rakaat. Boleh paling banyak 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat, dan mesti dilaksanakan dengan jumlah ganjil, 3 rakaat ataupun 5 rakaat ataupun 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. 1 rakaat buat 1 rakaat hukumnya khilaful aula. Tapi boleh tetap sah khilaful aula. Tapi kalau dok 1 rakaat saja, dok buat 1 rakaat je dia setiap malam buat 1 rakaat, hukumnya makruh. Hari ni 1 rakaat, esok pun 1 rakaat, dah lah 1 rakaat, dia tak tambah pula dengan sembahyang sunat yang lain. Kalau dia tambah sembahyang sunat yang lain, tak apa juga. Kalau macam selepas isyak tu dia sembahyang sunat, selepas isyak, lepas tu yang last sekali dekat hujung, dekat nak tidur, dia tambah lagi sembahyang witir, tu tak apa lagi. Ni tak, dia sembahyang sunat apa tak buat, dia berpada dengan witir saja, hukumnya makruh. Tu kalau dia berterusan dengan amal 1 rakaat. Seeloknya amal 3 rakaat. Maksudnya elok daripada 1 lah, elok daripada 3, 5, elok daripada 5, 7. Lebih elok 11. Tak boleh lebih daripada 11. Tak boleh lebih daripada 11. Lebih daripada 11 tak sah. Dengan niat witir, tapi kalau dengan niat sembahyang sunat yang lain, dengan niat sembahyang mutlak, sembahyang sunat mutlak, maka dibolehkan. Boleh sembahyang 11 rakaat straight. 11 rakaat straight. 1 salam, 1 takbiratul ihram, 1 salam. 11 rakaat straight boleh buat dengan 1 tasyahud, dengan 1 tahiyat dekat tahiyat hujung sekali, dan sebelum hujung, maknanya pada rakaat yang ke-10 dan rakaat yang ke-11. Kalau dia nak buat 2 tahiyat ataupun 1 tahiyat saja, dia boleh tahiyat dekat rakaat yang last sekali. Boleh buat dengan 11 rakaat straight, ataupun dia boleh pisahkan. Maksudnya dia buat 10 rakaat dulu, lepas tu dia buat 1 rakaat yang last. Dia buat 10 rakaat sambung dengan 1 takbir, lepas tu dia bagi salam, lepas tu dia naik lagi 1 rakaat, lepas tu dia bagi salam. Maksudnya dia takbir lagi, dia takbir lagi untuk lagi 1 rakaat, dia bagi salam. Jadi dia ada 2 cara. Satu cara dia sambung sebelah semua sekali, tu dipanggil sebagai wasl. 2 cara, cara yang kedua dia pisahkan, fasl dipanggil. Al-faslu wal wasl. Dia satu cara dia sambung semua sekali, lagi satu cara dia pisahkan, dengan rakaat yang terakhir. Dengan sembahyang yang memisahkan rakaat ni, sama ada dia sembahyang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Dia hanya dia salam banyak kali lah, ataupun dia sembahyang 10, 1. Ni dikira sebagai dia sembahyang yang fasl, dia pisahkan di antara rakaat dengan tahiyat, dengan salam. Yang lebih afdal untuk dia laksanakan dengan dipisahkan dengan rakaat yang terakhir. Jadi kalau kita nak buat 3 rakaat, kita buat 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Yang tu yang lebih afdal. Boleh tak nak buat 3 rakaat? Boleh, tapi hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab dia akan mentasyabuhkan, maksudnya sembahyang tu bentuk dia sama macam sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang tu pun kita buat 3 rakaat juga tanpa salam, hukumnya makruh. Yang afdal adalah untuk main 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Kalau nak sembahyang 5 rakaat, boleh buat 4 rakaat, kemudian 4 rakaat bagi salam, lepas tu buat 1 rakaat pula, ataupun buat 2 rakaat, 1 rakaat. Dan disunatkan pada dalam sembahyang witir tu dah ada banyak dah sunat, ada banyak sangat sunat. Pada rakaat yang terakhir yang disebutkan oleh musannif kat sini, satu je lah yang dibacakan selepas sembahyang witir. Dalam sembahyang witir tu 2 rakaat yang terakhir, 3 rakaat yang terakhir disunatkan untuk baca surah disunatkan untuk baca surah Al-A'la. Disunatkan untuk membaca surah Al-A'la. Dan rakaat yang kedua sunat untuk baca surah Al-Kafirun. Lepas tu rakaat yang last sekali sunat untuk dibacakan surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain.
surah Al-Ikhlas dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Macam yang dibuat dekat witir tarawih. Witir tarawih kan, witir rakaat tarawih, rakaat pertama imam akan bacakan sabbihisma rabbikal a'la. Lepas tu rakaat yang kedua surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu bagi salam, naik lagi satu rakaat tu dia baca 3 sekali surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dan tu yang diamalkan tu adalah cara yang paling afdal, cara yang sunat. Dan kalau dia nak main 11 rakaat sekalipun, dia nak main 11 rakaat, dia letak bacaan surah Al-A'la dan Al-Kafirun pada 3 rakaat yang terakhir. Yusannu an yaqula ba'da al-witri. Kita kembali pada sunat yang disebutkan oleh musannif. Selepas witir nak baca apa? Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Sama ada semayang seorang atau semua semayang jemaah, sunat untuk dibacakan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dan disunatkan pada bacaan yang ketiga tu kuatkan pada bacaan yang ketiga. Kemudian baca doa, inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Allah yang berkuasa lagi maha suci, sesungguhnya aku berlindung dengan redha-Mu dari kemurkaanmu, dengan keampunanmu dari hukumanmu, dan denganmu kembali kepadamu tidak terhitung pujian kepadamu seperti mana yang engkau memuji terhadap dirimu. Ini kita akan jumpa nanti di salah satu cara paling afdal untuk mengucap puji kepada Allah dengan membaca la uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Kama athnaita 'ala nafsik. Ini salah satu cara untuk memuji Allah Taala dengan sebaik-baik pujian, untuk dibacakan dengan macam ni. Dan ini juga dibaca di dalam tahlil. Khalifah tahlil akan baca dalam doa tu la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Yang tu tambahan daripada sebahagian imam tambah yang tu. Dan ni adalah daripada satu riwayat untuk kita bacakan la uhsi thana'an ataupun la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Ini salah satu cara untuk puji Allah dengan cara yang lebih, yang paling afdal. Sebab apa? Sebab dia adanya kerendahan bila dia kata la uhsi thana'an 'alaika, la uhsi thana'an 'alaika. Maksudnya kita tidak mampu nak puji Allah dengan pujian yang paling tinggi yang boleh kita kira macam ni pujian yang paling lengkap. Kita tak mampu sebab kita sendiri tak boleh nak faham pujian yang paling tinggi pada Allah tu macam mana. Jadi yang mengetahui hakikat pujian kepada Allah tu adalah Allah sendiri. Yang paling mengetahui dialah. Tapi kalau di kalangan makhluk, yang paling arif, yang paling mengetahui adalah Sayyidina Nabi SAW. Wasiwaku ba'dahu afdal. Ni musannif sebut bersiwak selepas sembahyang witir afdal. Siwak seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni pada pengajian yang pertama tak silap, siwak hukumnya sunat. Setiap masa hukumnya sunat. Melainkan ada setengah tempat saja dia akan jadi haram. Contohnya kalau guna siwak orang lain, guna kayu sugi tu guna yang orang lain punya. Dan hukumnya hukumnya boleh jadi makruh kalau dia bersiwak waktu di bulan puasa, hukumnya makruh. Selain daripada tu hukumnya harus. Hukumnya sunat. Bila hukumnya sunat, hukumnya takkan turun jadi harus. Asal hukumnya adalah sunat, dia takkan turun jadi harus. Pada semua tempat bersiwak adalah afdal, bersiwak adalah sunat. Cuma pada sesetengah tempat sangat-sangat ditekankan untuk bersiwak, untuk bersugi. Contohnya sebelum sembahyang, dan lagi satu tempat selepas sembahyang witir. Sebab lepas sembahyang witir kita akan tidur. Jadi dia akan jaga kebersihan mulut kita waktu kita tidur. Sunat yang ke-365, yusannu ta'khirul witri ila akhiril lail. Disunatkan untuk melewatkan witir sehingga akhir lail. Maksudnya sehingga penghujung malam. Kalau kita bangun sembahyang tahajud, sunat untuk kita untuk meletakkan sembahyang witir pada hujung sekali. Kita sembahyang tahajud berapa rakaat sekali pun, 10 rakaat ke 20 rakaat ke, last sekali kita letak dengan sembahyang witir.
last sekali untuk kita letak dengan sembahyang witir. Dan kalau kita tak bertahajud sekalipun, sunat juga untuk meletakkan witir pada hujung-hujung malam, maknanya dekat-dekat nak masuk subuh. Sebelum sikit nak masuk subuh tu, waktu tu kita sembahyang witir. Tapi kalau yakin dia akan bangun. Kalau ni tak yakin bangun, sembahyang ni lah selepas isyak tu, sembahyang tu, sembahyang kat masjid tu. Sembahyang kat masjid tu, kalau dia jenis klik rumah, memang tak boleh nak sembahyang lah. Dekat masjid je boleh nak sembahyang, sebab tengok orang ramai, rumah Allah rasa semangat, kena sembahyang kat masjid. Walaupun pada hakikatnya sembahyang sunat lebih afdal untuk dia letakkan kat rumah. Letakkan kat rumah maksudnya sembahyang kat rumah lah. Sembahyang dekat rumah, sebab nanti dia akan ada sembahyang yang kita sembahyang kat masjid, dan rumah kita juga akan didirikan sembahyang. Maksudnya rumah kita tu tak kosong dengan zikir, tak kosong dengan sembahyang. Jadi dia akan bercahaya dengan sembahyang sunat yang kita buat. Jadi sembahyang sunat kita buat kat rumah, sembahyang fardu kita buat dekat masjid, sembahyang jemaah. Sunat yang ke-366, al-israru bid-du'a. 366 sunat membaca doa dengan perlahan. Dan sunat yang ke-367, al-israru bidzikr, sunat memperlahankan suara ketika berzikir. Baik, ni satu masalah berkenaan dengan berzikir, wirid dan berdoa selepas sembahyang. Yang kita amalkan, kita zikir dengan kuat lah. Yang kita di Malaysia ni, kita akan berzikir dengan kuat. Berzikir dengan kuat, lepas tu baca doa pun imam akan bacakan doa dengan kuat, dan kita aminkan. Itu satu cara. Satu cara yang lain, dibacakan dengan perlahan. Maknanya imam baca doa, baca zikir dia masing-masing, kita baca zikir kita masing-masing. Dibaca dengan perlahan. Imam baca doa untuk dia, kita baca doa untuk kita. Itu satu cara. Yang musannif sebut, yang pengarang sebut, disunatkan untuk membaca doa dengan perlahan dan berzikir dengan perlahan. Ni adalah ni juga satu pendapat, satu qaul di dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab kita, untuk membacakan dengan perlahan. Melainkan kita baca kuat tu dengan niat untuk nak ajar orang ramai, nak ajar jemaah untuk berzikir juga. Kita nak ajar jemaah untuk berzikir. Berzikir macam mana? Berzikir macam ni, istighfar yang macam ni. Mula istighfar 3 kali dulu, lepas tu baca la ilaha illallah 10 kali, lepas tu baca Allahumma ajirna minan nar, baca 3 kali ataupun 7 kali, lepas tu baca Allahumma antas salam, baca ini sekali, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca ayat kursi. Kita nak ajar dekat orang untuk baca macam tu, maka kita boleh baca dengan kuat. Satu pendapat. Ataupun dan bila masyarakat semua dah reti dah baca macam tu, dah reti dah baca dengan susunan macam tu, maka kita perlahankan semula, kita baca balik dengan pelan. Itu satu pendapat. Satu pendapat daripada Imam Azra'i di dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan zikir dan doa sunat untuk dibacakan dengan kuat, tanpa mengambil kira nak mengajar orang dan nak mengajar orang tu. Maksudnya sentiasa dibaca dengan kuat, hukumnya sunat. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Azra'i dan yang diamalkan di dalam masyarakat kita. Kita amalkan baca zikir dengan kuat, dan dia ada hikmahnya, dia ada kelebihannya. Bila dibacakan zikir dengan kuat, lebih lagi pada zaman orang dah kurang dah berzikir, zaman orang dah makin jauh dah, maka kita bacakan zikir dengan kuat. Dan sekurang-kurangnya kalau kita bacakan dengan zikir dengan kuat, jemaah-jemaah yang ada dalam masjid itu, mulut dia akan tergerak untuk ikut. Walaupun dia tak kira sekali, kita tasbih 33 kali, dia tak kira sekali pun, tapi dia akan ikut. Dia akan ikut apa yang kita baca, maka dapat dah jumlah 33 kali kat dia. Dia tak bawa tasbih. Dan jumlah yang paling afdal untuk dibaca sebanyak 33 kali. Dan jumlah tu bukan saja-saja, dia ada rahsia, ada yang tertentu. Setiap jumlah yang ditentukan oleh para ulama dengan zikir-zikir yang tertentu ni, untuk dibaca dengan jumlah ni, semuanya ada rahsia, semuanya ada hikmah. Dia bukannya saja-saja disusun dengan 33. Dan 33 itu bukannya disusun oleh para ulama, itu disusun daripada Nabi sendiri. Diletak oleh Nabi untuk baca 33 kali. Dan selain daripada yang diriwayatkan oleh Nabi, para ulama juga mewasiatkan untuk membacakan dengan zikir-zikir ataupun selawat-selawat tertentu dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Ini tak dilarang untuk nak membacakan zikir dengan jumlah yang tertentu. Dan setiap jumlah yang ditentukan tu ada hikmahnya. Dan membacakan doa dengan zikir, membacakan doa dan zikir yang kuat pada zaman la, ada hikmah yang sangat tinggi.
dan kepada satu nak mengajar masyarakat tu satu, dan ada kemungkinan ada sebahagian makmum yang boleh menghafal doa yang dibaca oleh imam dengan hanya sekadar duk dengar saja doa yang imam baca. Duk jemaah selalu duk dengar doa yang imam baca 5 kali sehari, dia berulang-ulang benda tu, dia boleh hafal, dia boleh ingat, makmum boleh ingat. Dan lebih-lebih lagi berzikir dan baca doa dengan kuat ni maksudnya dengar, lontarkan suara bagi semua orang dengar, bukannya kuat maknanya berjerit bergema satu masjid, bukan macam tu. Dan dia akan menaikkan roh, dia akan menaikkan semangat kita untuk berzikir. Cuma pendapat yang dipilih oleh musannif itu adalah satu qaul juga, satu qaul di dalam mazhab Imam Syafi'i untuk membacakan zikir dengan perlahan. Dan tu tidak lazim untuk nak mengatakan tak boleh baca zikir dengan kuat, tak lazim. Sunat untuk bacakan zikir dengan perlahan tu satu pendapat, sunat juga untuk membaca zikir dengan kuat tu juga satu pendapat. Dan masalah cuma bila yang ditekankan dalam kitab fiqh, cuma bila pakai mikrofon. Dalam kitab fiqh ditekankan, tak disebutkan masalah pakai mikrofon tu. Cuma bila di dalam masjid, waktu wirid atau waktu baca doa, jemaah akan baca dengan kuat. Sekalipun pada pendapat yang mengatakan sunat setiap masa untuk membacakan dengan kuat, tetap mengatakan untuk meletakkan qaid dengan perlu perlahankan suara ketika zikir kalau ada jemaah di dalam masjid. Jadi kalau ada jemaah di dalam masjid selepas sembahyang, ada jemaah bangun sembahyang, contohnya dia masbuk, dia kena tambah lagi rakaat, maka waktu tu imam perlu perlahankan zikir. Kalau dia pakai mikrofon, cabut mikrofon, zikir juga, tapi tidak zikir dengan kuat sebab dia akan mengganggu. Ni yang disebutkan di dalam kitab fiqh, dia boleh sampai ke tahap haram berzikir dengan kuat kalau dia memang betul-betul mengganggu jemaah. Kita duk berzikir, kita duk baca surah Al-Fatihah, duk baca ayat kursi, makmum duk sembahyang, maksudnya ada makmum sembahyang masbuk ataupun sembahyang jamak boleh jadi. Dia selepas dia sembahyang pas kita sembahyang, dia pun bangun sembahyang lagi 2 rakaat sebab dia jamak, boleh jadi juga. Bimbang kalau berlaku tashwish ataupun dia akan jadi keliru sebab dia dengar bacaan kita, dia pun tak dengar bacaan dia tak dengar bacaan dia sebab kita baca kuat sangat. Dia jadi keliru, lepas tu bersambung ayat daripada surah Al-Fatihah tiba-tiba masuk surah lain, tiba-tiba masuk yang sunat, tiba-tiba masuk tu, lah kali tak jumpa ujung. Jadi masalah lah macam tu. Sebab tu para ulama kata dalam kitab fiqh sebut boleh sampai ke tahap haram kalau memang betul-betul mengganggu jemaah. Dan ni ditegur sendiri oleh bab yang sepanjang untuk mengatakan pihak masjid apa semua kena ambil cakna bahagian ni, kena ambil cakna. Dan fiqh ni luas. Kita tak boleh nak tengok kelebihan saja, afdal saja. Kita tengok semua tu, kita tak raikan orang lain. Yang tu bukan manhaj fiqh kita lah, bukan manhaj fiqh kita untuk kita tengok kepada amalan semata-mata, tak tengok kepada keadaan, tak tengok kepada waqi'. Jadi boleh tak berzikir dengan kuat? Boleh zikir dengan kuat. Jemaah makmum dengan imam boleh zikir dengan kuat, tapi tengok kepada keadaan. Kalau ada masbuk, maka bacakan dengan perlahan. Baca dengan pelan, dengan kadar yang tidak mengganggu bacaan dia. Sunat yang ke-368, ay yakhtasirul imamu bidu'ai bihadratil ma'mumin. Sunat yang ke-368, imam meringkaskan doa dengan kewujudan makmum. Sunat yang ke-368 ni disunatkan kepada imam untuk meringkaskan doa. Meringkaskan doa maksudnya meringkaskan dengan zikir sekali kalau ada makmum. Sunat untuk meringkaskan doa dan zikir ni adalah melihat kepada keadaan makmum juga. Kalau makmum redha untuk panjangkan zikir dan panjangkan doa, maka imam harus panjangkan. Tapi kalau dalam keadaan tertentu contohnya macam sembahyang dekat tempat yang sempit, sembahyang dekat RNR, sembahyang dekat mall, sembahyang dekat mana-mana sekalipun yang kita nampak keadaan dia tak sesuai untuk imam panjangkan, maka imam pendekkan. Dan ni semua kena lihat kepada tempat dan kena lihat kepada keadaan.
Dan selalunya yang berlaku, imam akan pendekkan baca zikir dan wirid, imam akan pendekkan wirid dan doa sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur imam akan pendekkan, sebab selalunya waktu zuhur ni waktu selepas bekerja. Setengah orang pada waktu tu dia berehat sebentar, berehat sat untuk nak sambung kerja. Ataupun sembahyang zuhur ni dia sama ada dia nak sambung kerja ataupun sembahyang zuhur ni, selepas sembahyang zuhur ni dia akan terus berehatkan macam mana. Dia waktu siang ni waktu bekerja. Waktu bekerja ni kadang-kadang ada setengah tempat tu orang ni kita perlu kepada berehat. Jadi setengah tempat kerja tu contohnya mereka bagi setengah jam untuk waktu berehat. Setengah jam tu dia nak ambil sembahyang, nak sembahyang zuhur, dia nak makan apa semua. Jadi kena pada keadaan tu dia pendekkan. Yang paling tepat pada keadaan tu, sunat dia tepat, paling baik untuk dia raikan dengan baca pendek. Dia akan dapat pahala sunat dengan memendekkan, memudahkan urusan orang. Sembahyang zuhur orang akan baca dengan pendek. Sembahyang asar pun pendek juga. Sembahyang asar selalunya kalau di kebanyakan tempat, tapi kalau di pondok sembahyang asar ni wirid dia panjang, sebab lepas sembahyang asar tu kita akan bacakan dengan musabahat. Kalau di zawiyah akan bacakan dengan musabahat, lepas tu ada wirid-wirid yang lain. Selepas maghrib orang akan panjangkan, kita akan panjangkan terus sampai imam isyak. Selepas isyak pula sembahyang isyak panjang juga, tapi dia pendek sikit daripada maghrib. Macam itulah yang diamalkan. Dan memendekkan pada sembahyang zuhur dan asar itu bukanlah tidak beramal dengan yang sempurna, tetapi beramal dengan memendekkan tu kena pada tuntutan syarak. Disebutkan di dalam kitab fiqh untuk amalkan macam tu. Jadi bukannya maksud orang yang sembahyang lepas sembahyang zuhur wirid-wirid, lepas tu baca doa, lepas tu terus bangun, bukanlah maknanya dia tak beramal dengan yang lengkap. Yang lengkap tu maksudnya boleh juga amalkan dengan istighfar, lepas tu baca Al-Fatihah, baca surah Al-Kursi, ayat Al-Kursi, lepas tu wirid 33 kali tu. Boleh dibacakan yang afdal untuk bacakan dengan yang tu lah. Tapi kalau dia nak pendekkan sebab dia ada urusan, dia ada kerja apa semua, boleh pendekkan dengan baca ayat kursi saja, lepas tu baca selawat Imam Shibli yang kita sebutkan sebelum ni, lepas tu baca doa pendek-pendek. Doa pun ada juga adab yang perlu diraikan ketika bacakan doa. Ada cara dia lah, nanti kita akan sebutkan dalam sunat-sunat yang akan datang. Sunat yang ke-369, raf'ul yadaini fid du'a. Raf'ul yadaini fid du'a. Sunat ketika membacakan doa untuk mengangkat tangan. Dan sunat yang ke-370, an yakuna raf'u hazwal mankibain. Cara dia sama seperti tadah tangan ketika baca doa qunut. Baca doa qunut sebelum ni kita sebut tadah tangan dia takat bahu, angkat tangan takat bahu, dan paling afdal untuk dia gabungkan macam ni. Boleh dah nak buka, boleh. Tadahlah tangan macam mana sekalipun boleh. Tadah macam ni ke, tadah hadap kat muka ke. Tadah cuma bagi nama tadah lah. Kalau tak paha dia tak nama tadah, dia letak saja atas paha macam tu tak nama tadah tu. Tadah dia kawan-kawannya angkat walaupun sandar dekat perut. Tak di mulut, dia angkat jugalah. Mungkin doa dia rahsia kot, dia tak bagi orang nampak baca mulut dia. Kalau orang nampak gerakan mulut dia tu, orang nampak dia doa apa. Boleh letak dua tadah tangan macam mana pun boleh, letak dekat dengan mulut pun boleh. Yang paling tepat macam ni, yang paling tepat. Cuma bagi nama tadah lah, kadang-kadang letak macam ni bukan nama tadah tu, dia nak sandar dagu tu, nak macam tu. Bagi nama tadah. Kalau macam ni tadah lagi, macam ni tadah lagi. Ni tadah. Ni pun tadah juga ni. Angkat tangan tinggi pun tadah juga. Lebih baik untuk letak macam tu, setakat tinggi setakat bahu, dan gabungkan tangan. Melainkan pada setengah tempat pada setengah tempat disunatkan untuk angkat tangan tinggi. Contohnya selepas wuduk angkat tangan tinggi macam ni. Doa selepas wuduk. Lagi satu doa istisqa. Waktu imam baca khutbah tu, imam baca khutbah dalam sembahyang istisqa, imam akan baca khutbah. Ini cara sembahyang istisqa yang paling afdal, sembahyang minta hujan paling afdal, dia ada khutbah. Imam akan bacakan khutbah. Waktu tu imam sunat untuk angkat tangan. Dan cara dia angkat tangan dengan tinggi macam ni.
Tu satu-satunya khutbah yang imam disunatkan untuk angkat tangan. Kalau khutbah raya tak, imam tak sunat angkat tangan, tak boleh angkat tangan. Khutbah jemaah pun imam tak disunatkan untuk mengangkat tangan. Sunat yang ketiga tu 70 an yakuna raf'u hazwal mankibain, dan sunat yang ketiga tu 71 al isyaratu bisabbabatihi al-yumna inda du'a. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan pada sunat yang ketiga 71. Kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.